بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-104. Dalam sesi ini kita beralih kepada dua lagi surah dalam juzuk ke-30 yang mempunyai tema mengenai ilmu. Surah Al-Alaq mengandungi 5 ayat Al-Quran pertama yang turun kepada manusia, ayat menyuruh membaca dan belajar. Kedua, surah Al-Qad yang mengisahkan penurunan Al-Quran di malam yang mulia. Kita kaji surah Al-Alaq dahulu. Surah ke-96 yang terletak selepas surah At-Tin ini turun di Mekah. Mana surah ini segumpal darah kerana pada awal surah Allah menerangkan manusia diciptakannya dari segumpal darah. 5 ayat pertama merupakan ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah SAW semasa baginda beribadat di Gua Hira. Ayat-ayat ini menyeru manusia membaca dan belajar. Bahagian kedua pula yang turun di masa yang lain mengingatkan tentang tabiat manusia yang diberi kesenangan, berlaku sombong dan melampaui batas. Mereka diingatkan bahawa mereka akan kembali kepada Allah dan mereka yang melampaui batas akan menemui kebinasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini mempunyai 7 perkataan iaitu Iqra' bi ismi rabbika alladzi khalaq. Iqra' ni adalah fi'il amar anta daripada perkataan qara'a, root word dia ya. Dan dalamnya adalah tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Maknanya kamu bacalah. Kamu ni refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Dan bi ni adalah puja, makna dengan ismi, nama ya. Ini adalah isim majrur, ismi rabbi, nama Tuhan. Jadi dua isim bergandingan jadi dia mudhaf ilaih. Rabbi ni adalah isim majrur lah. Dan Rabbika ni adalah isim bergandingan dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Kan ni adalah damir anta, juga berujuk kepada Nabi Muhammad, Tuhanmu. Kamu bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu allazi yang isim mausul huwa dan dia merupakan na'at kepada Rabbi ni tadi. So jadi Tuhanmu yang. Jadi kita lihat allazi ni dia isim mausul. Jadi dia fi mali jarin lah sebab Rabbi ni adalah majrul kan. Tapi ni pasal dia isim mausul dan dia juga adalah mabni. Dan khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqa ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Jadi sini maknanya kamu bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang dia telah menciptakan. Ayat ini dimulai dengan fi'il amar. Ya. Di sini fi'il apa tu? Iqra' ni fi'il amar. Kata perintah yang menyuruh manusia membaca. Ya, Allah suruh baca. Apa tu? Menunjukkan Islam mementingkan. Sebab ni kamu bacalah. Jadi Islam mementingkan ilmu. Lebih penting lagi manusia disuruh membaca dengan mengenali sifat-sifat Allah. Di sini sifat agungnya dia menciptakan, iaitu dia menciptakan segala-galanya. Imagine apabila ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda disuruh membaca sedangkan baginda tidak tahu membaca dan menulis. Sebagaimana juga kebanyakan orang Arab ketika itu. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan baginda yang tidak boleh membaca menuturkan ayat-ayat yang hebat bagai dikarang dengan kandungan yang bermutu tinggi dan mencabar akal manusia. Al-Quran akhirnya menukar masyarakat Islam menjadi masyarakat berilmu. Yang pertama disuruh baca dengan nama Tuhanmu. Bererti apabila Nabi Muhammad SAW membacakan kembali ayat-ayat yang diturunkan kepada baginda, ia adalah kalam Allah, bukan kalam baginda. Kedua, Tuhan yang menciptakan, iaitu dia Khalik dan yang diciptanya makhluk. Jadi kita semua ni adalah makhluk dan Allah itu adalah Khalik. Jadi sekaligus dia merupakan pengakuan mengenai kekuasaan Allah.
Ya, berarti hanya dialah yang layak disembah. Ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu khalaqa al-insana min alaq. Khalaqa ni dia telah menciptakan, dan adalah fi'il madhi mabni, dan dalam terdapat fa'il lamir mustatir, tak adanya huwa. Dan al-insana, manusia, ya, dia telah menciptakan manusia. Isim ma'rifah kamar yang mansub, dia adalah maf'ul bih di sini. Min adalah harfu jar dari, dan alaq, sebuku darah beku. Ini adalah isim nakirah majrur, ya. Makna di sini dia telah menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Jadi ayat kedua lebih spesifik tentang apa yang Allah ciptakan, iaitu ciptakan manusia dari sebuku darah beku, alaq. Perkataan yang secara literal bermakna melekat dan bergantung. Dari segi sains memang embrio melekat kepada dinding rahim ibu. Jadi manusia asalnya adalah lemah dari air mani yang menjadi sebuku darah. Perkataan alaq ni juga adalah menjadi nama surah ni, al-alaq, ya. Ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. So ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu Iqra' wa rabbuka al-akram. Iqra' adalah fi'il amar anta, kali kedua ni ulangan, ya, iaitu fi'il amar kamu bacalah. Dalamnya tersebut fa'il lamir mustatir, tak adanya anta di sini. Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Rabbu Tuhanlah, isim marfu' kan. Ka ni mu, damir anta. So Tuhanmu, Rabbuka ni adalah mubtada. Mubtada kepada kabar dia al-akramu ni, iaitu isim ma'rifah kamar yang marfu', makna yang maha mulia. Jadi kamu bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Di sini ayat ketiga menyuruh manusia membaca dengan sifat Tuhan yang maha mulia. Sekali lagi diulang, suruh membaca yang merupakan penegasan kepada pentingnya ilmu. Juga mengenali dan mengakui Allah itu maha mulia, sekaligus mengakui manusia itu kerdil. Ayat keempat, Allazi 'allama bil qalam. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu Allazi 'allama bil qalam. Allazi ini adalah isim mausul huwa dan dia merupakan na'at sani atau na'at kedua. Kepada man'ud dia adalah Rabbi tadi di ayat yang pertama, kan, kita ada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Situ dalam ayat pertama tu allazi halaq, allazi tu yang menjadikan na'at pertama, iaitu yang dia telah menciptakan, Allah, ya, di situ tadi. Dan di sini yang allama, dia telah mengajar manusia. Allama ni adalah fi'il madhi mabni, yang dalamnya tersebut fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. B adalah puja dengan al-qalam. Ini adalah pena. Ini isim ma'rifah kamar yang majrur. Jadi yang ia telah mengajar manusia dengan pena. Jadi kita lihat ayat keempat ini juga mementingkan ilmu. Kerana kita lihat kita ada sebutan alama, makna mengajar, dan juga al-qalami, maknanya pena, kan. Jadi ayat ini menunjukkan penulisan, sebab pena ni guna untuk menulis, kan. Jadi penulisan sangatlah diperlukan terutama dalam ilmu. Jadi kerana ilmu yang ditulis mudah disampaikan dari generasi ke generasi dan akan kekal berbanding dengan penyampaian secara lisan sahaja yang lama kelamaan akan dilupai dan hilang. Kalau kita lihat Al-Quran sendiri asalnya apabila diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihi salam adalah secara lisan, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikannya pula secara lisan kerana baginda tidak tahu menulis atau membaca. Namun baginda telah melantik beberapa sahabat penulis wahyu dan mereka menulis di atas berbagai bahan seperti kulit binatang, kayu, daun dan lain-lain. Masa itu tak ada kertas, kan. So inisiatif ini membolehkan Al-Quran dikumpul kemudiannya di zaman sahabat dan dibukukan menjadi kitab yang diajar dan dibaca dari generasi ke generasi, kekal tulen sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Ayat kita yang kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu allama al-insana ma lam ya'lam. Allama ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasmi' fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Seperti tadi juga, ya, ini makna dia telah mengajar, itu Allah telah mengajarkan. Siapa yang diajar? Manusia ni, al-insana. Ini adalah isim ma'rifah kamar yang mansub, maf'ul bih lah sini.
Ma ni adalah isim mausul, dia maf'ul bih sani. Apa tu maknanya apa yang lam tidak, ni adalah harfun nafi dan jazam. Jadi kita akan lihat dia akan, sebab kita ada jazam ni kan, harfun jazam dia akan memajzumkan, menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi tu kita lihat fi'il mudhari' majzum ni, apa tu yang lam ni ya. Ni dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, tak adanya huwa di sini. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui, iaitu manusia ketahui ni ya. Ayat kelima ni juga mengenai ilmu, iaitu Allah mengajar manusia ilmu dan maklumat yang tidak diketahui manusia, iaitu melalui para rasul, ilmu yang memberi faedah kepada manusia. Umpamanya kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran, memang banyak pengetahuan yang terkandung di dalamnya merupakan misteri kepada manusia, ya, yang tidak akan terjangkau hanya secara manusia memikirkannya saja. Tidak mungkin diketahui jika ia tidak diberitahu Allah. Ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha. So, ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu kalla, inna, al-insana la yatgha. Kalla ni, ingatlah, ni adalah harfun rad'un lah. Inna, sesungguhnya, ya, harfun nasi dan taukid. Maknanya inna ni adalah nawasih. Jadi kita kan ada isim inna. So isim inna kita al-insana ni, iaitu isim ma'rifah kamariyah mansub, ya, manusia. Ingatlah, sesungguhnya manusia la, benar-benar. Ni harfun taukid, yatgha, ia melampaui batas, iaitu derhaka, ya. Yatgha ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma muqaddarah daripada perkataan dia tara. Jadi kita jumpa lagi perkataan tara ni, dalamnya tersebut fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa, dan dia merupakan kabar inna kepada isim inna al-insana tadi, manusia, ia melampaui batas atau derhaka, ya. Jadi di sini kita lihat ayat ini sehingga akhir surah adalah bahagian kedua surah ini yang diturunkan kemudian. Jadi dari ayat yang baki ini sebenarnya diturunkan kerana apa tu, atau ditujukan kepada Abu Jahal, ya, iaitu Allah mencela Abu Jahal yang menghalang Rasulullah beribadat dan berdakwah. Allah menyebut manusia benar-benar melampaui batas, iaitu derhaka. Di sini kita lihat apa tu Allah mencela Abu Jahal dan juga mereka yang seumpamanya. Kita dah jumpa banyak kali perkataan ini dalam surah Ar-Rahman, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Fajr dan juga Asy-Syam, ya. Dan juga contoh-contoh kaum yang dikatakan tara ni, ya, iaitu umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan Firaun, ya, yang semuanya dibinasakan kerana tara, kerana melampaui batas ni. Jadi Allah berulang kali mengingatkan kita supaya berhati-hati, ya, tidak menjadi orang yang melampaui batas. Allah describe siapa dia dan balasan yang diterima seperti dalam surah An-Nazi'at. Kita lihat ayat ke-37 hingga 39 dahulu, ya. Kalau kita lihat ayat tu, fa amma man tawa wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi di sini Allah kata orang yang tawa ni mengutamakan dunia, ya, dan juga tempat kembali mereka ni adalah neraka jahanam, ya. Nauzubillah min zalik. Jadi dalam surah ini juga nanti Allah sebut siapa pula ni masa zaman dahulu ni, ya, kaum-kaum dahulu dulu ni. Kita akan lihat dalam surah ini siapa dan apa balasan mereka nanti. Ayat ke-7, Ar-Ra'ahu istaghna. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu an, ra'ahu istaghna. An ni adalah harfun masdariyah, makna apabila. Ra'a ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersebut fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa. Dia melihat. Hu dirinya, iaitu damir huwa, maf'ul bih di sini. Istaghna fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa. Ia sudah cukup, itu dari segi harta, ya. So di sini apabila dia melihat dirinya sudah cukup, itu kalau kita lihat ayat ini menyebut antara sebab manusia melampaui batas, iaitu ia merasa sudah cukup, dia mempunyai segala yang dihajati. Selalunya dah kaya lah kan, banyak harta, berpangkat dan berpengaruh. Jadi merasa tidak perlu kepada sesiapa pun. Itu yang istaghna ni selalunya, kan. Ini menyebabkan dia menjadi sombong. Penyataan orang yang merasa cukup ni pun kita dah jumpa beberapa kali, termasuk dalam surah Abasa dan surah Al-Lail. Kalau kita fikirkan, sebenarnya manusia tidak boleh merasa dia tidak perlukan sesiapa bila dah kaya ataupun dah berpengaruh. Kerana segala kekayaan dan kuasa adalah diberi oleh Allah.
Jadi tidaklah boleh melupakan kuasa yang memberi nikmat tersebut dan tidak mengikut apa yang diperintahkan Allah, ya. After all, yang kaya hanya Allah. Satu dari namanya pun Al-Ghani, ya, yang maha kaya. So Al-Ghani itu Ghaniya kan. So daripada Istaghna ni juga root word dia. Ayat kita yang ke-8, Inna ila rabbika ruj'a. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu Inna ila rabbika ruj'a. Inna ni adalah lafuz nasir dan taukid, dia nawasih, ya. Dan ila ni adalah fuja, makna kepada, sesungguhnya kepada Rabbi, Tuhan. Isim majrul, Rabbika, Tuhanmu. Jadi dia isim dengan damir anta. Di sini kita dapat mudhaf ilaih. Rabbika ni mudhaf ilaih ini juga yang menjadikan khabar inna muqaddam di sini, ya. Jadi dia kepada khabar inna muqaddam kepada isim inna muahhar ni ar-ruj'a ni. Itu isim makrifah samsiah mansub dengan apa tu, dia jadi daripada root word dia raja'a ni, ya. Sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali. Jadi ayat ini mengingatkan satu lagi sebab manusia melampaui batas adalah tidak percaya kepada kebangkitan semula. Jadi Allah mengingatkan tempat kembali adalah Allah. Jika manusia ingat akan ada tempat kembali, ada hari pembalasan, manusia akan takut membuat kemungkaran dan akan mengawal hawa nafsu. Sebaliknya akan mencari keredaan Allah kerana takut bertemu Allah dalam keadaan berdosa. Ayat ke-9, Ara'aital ladzi yanha. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu ra'aita allazi yanha. Ini adalah harful istifham, man apakah. Ra'aita, kamu nampak. Apa tu fi'il madhi mabni daripada perkataan ra'a, dan dalam terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan ta atas fathah, tak adanya anta fi mali raf'in. Allazi, orang yang. Ni isim mausul huwa, dia maf'ul bih lah di sini. Yanha, ia melarang. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah, dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mustati, tak adanya huwa. Apakah kamu nampak baiknya orang yang ia melarang? Di sini ayat ini memperkatakan tentang orang yang melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Kaabah dan ingin membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sujud. Orang ini dikatakan Abu Jahal yang datang dengan niat jahat, tetapi tidak berjaya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara Allah. Ayat ke-10, abdan iza shalla. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu abdan iza shalla. Abdan ni adalah isim nakirah mansub, dia merupakan maf'ul bih lah, seorang hamba. Iza apabila, zaman maf'ul fih di sini. Shalla ni adalah fi'il madhi mabni, dia adalah terdapat sembunyi dalamnya fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa. Seorang hamba apabila dia telah sembahyang. So kita lihat ayat sambungan pada ayat tadi, iaitu Abu Jahal yang cuba menghalang seorang hamba, abdan, itu merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sedang solat dekat Kaabah pada ketika tu. Ayat ke-11, ara'aita in kana 'alal huda. Lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Ra'aita in kana 'ala al-huda. Ini adalah istifham, mana apakah? Ra'aita, kamu nampak. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ra'a, dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasim mabni dengan ta atas fathah, tak adanya anta fi mali raf'in. In, sekiranya, ini adalah pun syarat dan jazam. Jadi kita akan ada ayat syarat. Kana ni adalah fi'il madhi huwa, dan dalamnya terdapat, sebab ni adalah nawasih, jadi isim kana yang tersembunyi damir mutastir, tak adanya huwa ni. Jadi dia merupakan fi'il syarat di sini. Maknanya dia, iaitu Muhammad, berada ala di atas, sampai tu harfu jar, al-huda. Ini adalah isim ma'rifah kamar majrur dengan kasrah muqaddarah di sini, ya. And then kalau kita lihat alal huda ni adalah khabar kana, untuk isim kana tadi yang terdapat dalam perkataan kana di sini, kan. Jadi di sini, apakah kamu nampak sekiranya dia Muhammad berada di atas jalan yang betul, itu mengikut petunjuk. Di sini kita ada fi'il syarat, tapi kita tak ada jawab syarat. Jawab dia mahzuf atau digugurkan. Kerana fakta ni pasti, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanglah berada di atas jalan yang betul, kan. Jadi sebenarnya ayat ini menyergah Abu Jahal. Apa tu, Allah tanya, apakah dia nampak buruk perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas landasan kebenaran. Ayat ke-12, au amara bit taqwa.
Ayat ini mempunyai 4 perkataan. Au amara bi at-taqwa. Kalau kita lihat ni, au ni adalah afun atau makna atau. Amara ni fi'il madhi mabni. Dan dalam jelas bunyi fa'il dhamir mustatir tak adanya huwa. Dia maktuf lah sebab ataf kan. Makna dia telah menyuruh. So dia punya maktuf alaihi tadi ayat sebelum ni, ayat 11 kita ada kana alal huda. Jadi kana tu itu adalah fi'il kan. Jadi amara ni pun fi'il. Jadi fi'il dengan fi'il maktuf dan maktuf alaihi ni. Bi harfu jar makna kepada. At-taqwa, taqwa ni adalah isim makrifah samsiah majrul dengan kasrah muqaddarah di sini. Ni makna di sini atau dia telah menyuruh kepada takwa. Jadi di sini apa tu ayat sambungan iaitu apa tu Abu Jahal nampak buruk ke perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah menyuruh manusia bertakwa kepada Allah semata-mata. Jadi Allah tanya, adakah salah pada Abu Jahal? Nampak salah ke? Ayat ke-13, ara'aita in kazzaba wa tawalla. So ayat ini mempunyai 6 perkataan iaitu ra'aita in kazzaba wa tawalla. Ini adalah pun istifham, makna apakah? Ra'aita, kamu nampak. Apa tu disebut fi'il madhi anta daripada perkataan ra'a juga tadi. Dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasil mabni dengan ta fathah takdirnya anta fi mali rafi'in. Apakah kamu nampak terlepasnya dari azab? In, jika ni apa syarat dan jazam. Kazaba, dia itu Abu Jahal mendustakan. Ni fi'il madhi mabni, apa tu dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Sebab kita ada harfu syarat, jadi kita di sini kita lihat dia jadi fi'il syarat di sini kazaba ni kan. Apakah kamu nampak terlepasnya azab jika dia itu Abu Jahal mendustakan wa dan pun tawalla, dia berpaling ingkar. Ini adalah fi'il madhi mabni dan dalam tasbih fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Sebab faktaf jadi dia maktuf. Maktuf alaihi dia kazaba lah ni. Kazaba dengan tawalla. Jadi dulu adalah fi'il madhi mabni kan. Di sini apakah kamu nampak terlepasnya dari azab jika dia itu Abu Jahal mendustakan dan dia berpaling ingkar. Jadi di sini apa itu kita ada fi'il syarat, ayat syarat tapi jawab syarat pun mahzuf di sini. Kerana apa tu itu digugurkan kerana faktor pasti. Itu Abu Jahal akan diazab jika dia mendustakan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apabila dia ingkar ya. Jadi sini Allah bertanya Abu Jahal, adakah ia menyangka bahawa dia akan terlepas dari azab jika dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia ingkar. Ayat yang ke-14, alam ya'lam bi annallaha yara. Lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Lam ya'lam bi anna allaha yara. Ni adalah pun istifham, mana apakah lam tidak, ni adalah pun nafi dan jazam. Jadi kita akan ada fi'il mudhari' majzum ni ya'lam ni. Ni dalamnya tasbih fa'il dan mustatir tak adanya huwa di sini. Apakah tidak dia mengetahui? Bi ni harfu jar makna bahawa. Anna sesungguhnya ni harfu nasi dan taukid makna dia nawasih. Jadi kita akan ada isim anna. Isim anna adalah isim makrifah samsiah mansub ni iaitu Allah ni. Makna Allah lah. Sesungguhnya Allah yara melihat. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma muqaddarah dari perkataan ra'a. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa. Dia merupakan khabar anna di sini ya. So pada isim anna tadi. Apakah tidak dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat? Jadi Allah terus bertanya, tidakkah dia mengetahui bahawa semua perbuatannya dilihat oleh Allah yang akan membalasnya kemudian hari? Jadi kita lihat banyak ayat-ayat soalan ni. Ayat ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan. So kalla la in lam yantahi la nasfa'am bin an-nasiyah. Ni kita lihat apa itu kala ni adalah harfun rad'un, makna jangan sekali-kali berlaku derhaka. La ni adalah harfun qasam, makna sungguh. In jika. Ni kita lihat adalah harfun syarat dan jazam di sini. Ni kita lihat lam ni juga adalah apa itu harfun nafi dan jazam juga. Tidak yantahi ni ia berhenti. Fi'il mudhari' majzum daripada perkataan intaha. Dalamnya terdapat fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Dia sebab kita ada harfu syarat ni, jadi dia merupakan fi'il syarat di sini. Ia berhenti. Dan la ni adalah harfu taukid, mana nescaya. Nasfa'an, kami akan menyentap.
Ini adalah fi'il mudhari' nahnu daripada perkataan safa'a. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya nahnu di sini. Kami akan menyentap. Di sini jangan sekali-kali berlaku derhaka. Sungguh jika tidak ia berhenti, nescaya kami akan menyentap. Jadi di sini kita ada fi'il syarat, tapi ayat syarat, tapi jawab syarat di sini juga mahzuf, iaitu digugurkan kerana fakta pasti, iaitu Allah akan menyentap ubun-ubun Abu Jahal jika dia tidak berhenti dari melakukan kejahatan ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita lihat ayat ini Allah memberi amaran dan menyuruh Abu Jahal berhenti dari kejahatan yang dilakukannya. Jika tidak, Allah akan menyentap ubun-ubunnya. Ya. Lepas tu kita lihat, sebab kita ada harfun qasam ni, la ni kan, sungguh ni. Sungguh jika tidak ia berhenti. Apa tu ayat qasam kita. Jadi dia ada jawab qasam, iaitu la nasfa'an. Nescaya kami akan menyentap. Ya. So jawab qasamnya. B ni makna dengan harfu jar, and then an-nasiyah ni. Apa tu ubun-ubunnya lah. And then isim makrifah samsiah majrul, dia pada perkataan nasa. Makna dengan ubun-ubunnya ke neraka. Jadi Allah akan menyentap ubun-ubun Abu Jahal ni ke neraka jika dia tidak berhenti dari mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-16, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ni adalah isim nakirah majrur, dia merupakan badal kepada mudal minhu. Jadi kita ada an-nasiyah kan, bin nasiyah tadi, iaitu ubun-ubun tu. Ni nasiyatin, dia repeat lagi ubun-ubun kan. Dan kazibatin, pendusta, ni adalah isim nakirah majrur, dia merupakan na'at. Itu dia punya man'ud dia adalah nasiyah tadi. Itu sifat kepada ubun-ubun tadi, iaitu ubun-ubun pendusta. Dan khati'ah ni yang bersalah. Jadi di sini isim nakirah majrur, dia juga merupakan na'at, itu na'at kepada kazibatin lah. Kazibatin hati-atin ni kan. Jadi sama. Jadi ubun-ubun pendusta yang bersalah. Ayat ke-17, falyad'u nadiyah. So ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu fa, la, yad'u, nadiyah, tu, hu. Di sini fa ni adalah isim istinaf, mana maka lam ni lam amar, makna hendaklah. Yad'u fi'il mudhari' majzum daripada perkataan da'a, selepas lam amar selalu akan ada majzum. Dalamnya tersebut fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Dia memanggil. Nadia ni kumpulan. Ini isim mansub, maf'ul bih. Dan Nadia ni dengan hu ni damir huwa, jadi dia damir lepas isim, jadi dia mudhaf ilaih lah di sini. Maka hendaklah dia memanggil kumpulannya, iaitu Allah mencabar ni Abu Jahal supaya memanggil penyokong-penyokongnya. Sebab ayat ni nak menjawab, sebab Abu Jahal ni pernah satu ketika memarahi Rasulullah salat di makam Ibrahim dan mengancam yang dia mempunyai lebih ramai pengikut. Jadi Allah suruh panggil. Ayat ke-18, sanad'u zabaniyah. So ayat ini 3 perkataan, iaitu sa, nad'u, az-zabaniyah. Sa ni adalah harful istiqbal, makna kelak. Nad'u, fi'il mudhari' nahnu, daripada perkataan da'a juga tadi. Ni adalah fa'il, dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya nahnu di sini. Kelak kami memanggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Ni isim makrifah samsiah mansub, maf'ulun bih di sini. Jadi di sini Allah kata suruh dia panggil, suruh Abu Jahal panggil pengikut-pengikut dia. Tapi Allah akan memanggil malaikat zabaniyah ni untuk menyeksa dan memusnahkan mereka. Kalau kita lihat ni, Abu Jahal memanglah sangat jahat dan Allah memang menjanjikan kebinasaan untuknya. Dan dia akhirnya mati dalam peperangan Badar, dan menjadilah dia sejarah buruk. Na'udzubillah min zalik. Ayat kita yang ke-19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terlihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu kalla la tuti'hu wa usjud wa iqtarib. Kalla ni adalah harfun rad'un, makna jangan sekali-kali. La ni janganlah. Ni adalah harfun nafi, nahi dan juga jazam. Jadi kita akan ada fi'il mudhari' majzum lah berikutnya, iaitu tuti' ni.
Ni dalamnya tersebut fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Ini adalah jangan sekali-kali janganlah kamu mematuhi hu-nya. Ni adalah damir huwa maf'ul bih di sini. Wa ni adalah pun ataf, makna dan. Sebaliknya usjud, kamu sujudlah. Ni fi'il amar mabni daripada perkataan sajadah dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Wa ni adalah satu lagi. So kalau di sini kita ada ataf, makna kita ada maktuf ni. So maktuf alai dia tutik lah ni. Tutik dengan usjud kan. Jadi dua-dua adalah fi'il dengan fi'il ni. Maka kamu sujudlah. Ni wa ni adalah satu lagi harfun ataf, makna dan. Jadi iktarib ni di fi'il amar mabni dan dalamnya terus bunyi fa'il damir mustatir, tak adanya anta, dia adalah merupakan maktuf sebab ataf ni kan. Jadi maktuf alai dia usjud lah ni. Usjud dengan iktarib. Dua-dua fi'il amar Jadi sini kamu sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah. Jadi sini Allah memerintah jangan sekali-kali janganlah kamu ni pada Nabi Muhammad SAW mematuhinya, iaitu mematuhi Abu Jahal tadilah yang bagi amaran dan suka mengejek-ejek kan, dan sebaliknya kamu sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah. Jadi ayat akhir ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya tidak mempedulikan puak kafir dan jangan takut kepada ugutan mereka. Sebaliknya teruslah bersujud dan beramal mendekatkan diri kepada Allah. Kita ada usjud ni kan. Jadi selepas ayat ni sebenarnya kita ada sujud tilawah ya. Jadi perlu sujud di sini. Kesimpulannya dalam surah ini Allah menyebut tentang kepentingan ilmu, membaca, menulis dan belajar. Ada perbezaan memiliki ilmu dengan memiliki harta. Kerana kalau memiliki harta kaya tanpa ilmu, maka menjadi satu dari sebab manusia menjadi melampaui batas tadi ya. Jadi tara tadi yang dijanjikan kebinasaan sebenarnya, na'udzubillah min zalik. Jadi ayat-ayat tadi walaupun ditujukan kepada Abu Jahal, sebenarnya dia juga relevan kepada semua manusia ya. Semoga kita mengambil iktibar darinya. Amin. Sekarang kita beralih kepada surah yang mengikuti surah Al-Alaq tadi, iaitu surah Al-Qad. Surah yang ke-97 yang turun di Mekah. Makna surah ini kemuliaan, kerana pada awal surah ini Allah menerangkan Al-Quran mula diturunkan pada malam Lailatul Qadar, iaitu malam kemuliaan dan kebesaran. Kemudian Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, iaitu mengambil masa 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan para malaikat akan turun ke bumi dengan izin Allah untuk membawa segala perintah. Mari kita lihat surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu inna anzalnahu fi lailatin al-qadri. Inna ni adalah harfu nasi dan tawkid lah, dan dia maknanya dia nawasih ya. Makna sesungguhnya. So bila nawasih kita akan ada isim inna. So isim inna ni lah damir nahnu ni sesungguhnya kami ni Allah Anzalna, kami telah menurunkan. Ni anzalna ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dan hu ni adalah damir huwa dan maf'ul bih lah di sini. Kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran fi harfu jar pada lailati. Lailati ni adalah malam, isim majrul, lailatul qadr. So al-qadr ni adalah isim makrifah kamar majrul. Jadi dia isim dengan isim bergandingan. Jadi dia adalah mudhaf ilahi di sini. Jadi di sini kita lihat anzalnahu ni juga adalah kabar inna kepada isim inna ni tadi. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, itu Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. So jadi kita lihat malam Lailatul Qadar. Cakap Melayu ke Lailatul Qadar lah. Jadi Allah menerangkan di sini Al-Quran diturunkan pada malam yang berkat, iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu kebanyakannya berpandangan dia adalah dalam bulan Ramadan ya. Iaitu di 10 akhir Ramadan. Dan Al-Qadr ni adalah nama surah ni ya, diperoleh. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa ma adraka ma lailatul qadr.
Sebenarnya construction ayat ni banyak kali dah kita jumpa ya, bila kita ada adra ni, itu apa tu kita akan, Allah akan menjelaskan apa makna di sini Lailatul Qadr lah. Kita dah jumpa ayat macam ni, selalunya Allah untuk menerangkan perkara-perkara yang penting ya. Kita jumpa banyak kali dah ni. Ni apa tu, apa di sini wa ni adalah harful ataf, makna dan. Ma makna apakah? Dia istifham dan dia mubtada lah di sini. Adra fi'il madhi mabni, dalamnya apa tu sebenarnya fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa, yang menjadikan telah mengetahui. Ka akan engkau ni adalah damir anta dan maf'ul bih di sini. Adraka ni adalah khabar kepada mubtada ma di sini ya. Dan apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau, ma apa, isim istifham mubtada, lailatu malam. Ni adalah isim marfu' dan dia merupakan khabar kepada mubtada di sini ya. Dan al-qadr, ni Lailatul Qadar, ni adalah isim makrifah kamariyah majrur, dan dia mudhaf ilaihi ni sebab Lailatul Qadr ni dua isim gandingan kan, jadi mudhaf ilaihi. Dan apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau apa malam Lailatul Qadar. Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu Lailatul Al-Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatu ni adalah isim marfu' dan mubtada lah. Dan apa tu makna malam. Al-Qadri, Lailatul Qadri ni adalah apa tu mudhaf ilaihi lah. Sebab Al-Qadri seperti tadi juga isim makrifah kamariyah majrur kan. Jadi malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik. Ni adalah isim nakirah marfu', dia merupakan khabar kepada apa tu mubtada Lailatu tadi ni. Malam lebih baik min apa tu harfu jar daripada alfi 1000. Isim majrul dia adalah apa tu mudhaf, sebab dia diikuti oleh satu lagi isim nakirah majrul yang syahrin, jadi mudhaf ilaihi dia. Jadi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di sini Allah terangkan apa dia malam Lailatul Qadar tu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu setiap amal akan mendapat pahala lebih baik dari 1000 bulan. So imagine banyaknya, because 1000 bulan ni apa kalau kita kira 83 tahun dan 4 bulan. Jadi kalau kita umur kita tak sampai 83 tahun tu, kita buat amal satu malam tu, kita dapat apa tu faedah dia lebih daripada umur kita, lebih makna macam kita beramal lebih daripada masa kita hidup. So tu sebab yang Allah kalau boleh kan kita kejarlah malam ni kan, supaya kita boleh dapat satu apa tu, dapat dia punya pahalanya tu. Malam ni selalunya ramai yang berpandangan jatuh di salah satu malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Rasulullah sendiri pun memang banyak beramal sejak malam 21 Ramadan. Ayat keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. So kita lihat perkataan ini mempunyai 13 perkataan, iaitu tanazzalu al malaikatu wa arruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalu ni adalah fi'il mudhari' marfu' lah untuk huwa makna turun and then al malaikatu ni isim makrifah kamariyah marfu', bila marfu' dia fa'il lah, jadi dia fa'il yang dizahirkan daripada tanazzalu ni, turun malaikat. Wa ni adalah pun ataf makna dan, ar-ruhu ruh, iaitu ni di sini maknanya malaikat Jibril alaihissalam. So ar-ruh ni adalah isim makrifah samsiah marfu', lepas ataf jadi dia maktuf lah. Jadi maktuf alaihi dia al-malaikatu ni, al-malaikatu al-ruh, jadi sama kan dua-dua isim makrifah marfu'. Dan fi ni adalah harfu jar, makna pada nya itu malam dia adalah damir ya, dia adalah jamu majrur lah di sini. Turun malaikat dan ruh Jibril padanya itu pada malam tu. Jadi Allah sebut ramai malaikat yang turun pada malam tersebut sebab malam berkat kan. So bi ni adalah harfu jar, makna dengan apa tu izni, izin, isim majrul apa tu dia buat izni rabbi, dengan izin Allah ni kan. Dia jadi dua isim bergandingan sebab rabbi ni pun isim majrul, jadi mudhaf ilaihi ni lah. Rabbihim jadi isim dengan damir, jadi lagi satu set mudhaf ilaihi di sini, Tuhan mereka. Min harfu jar makna untuk, kulli tiap-tiap ini isim majrul, dan kulli amrin ada di sini dua isim bergandingan, jadi dia mudhaf ilaihi di sini.
Jadi dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur tiap-tiap urusan. Jadi para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur urusan manusia di tahun akan datang sebenarnya ni, termasuk rezeki dan ajal. Ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Salamun adalah isim nakirah marfu' dan dia merupakan khabar muqaddam di sini. Sejahteralah. Hiya ni adalah damir hiya, dia mubtada mu'akhar lah kepada khabar muqaddam tadinya. Sejahteralah ia, itu malam tu. Hatta hingga, ni hujah. Matla'i terbit, ni adalah isim mim majrul, dia adalah mudhaf. Matla'il fajr, matla'il fajr terbit fajar, jadi dia mudhaf ilaih lah sebab dua isim kan. Ni isim mim majrul, al-fajri ni adalah isim makrifah kamariyah majrul. Jadi sejahteralah ia, itu malam hingga terbit fajar. Jadi di sini setelah menyebut kelebihan malam Lailatul Qadar, pahala yang berganda dan malaikat turun ke bumi, Allah menyatakan malam ini penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar. Jadi the whole malam lah sebenarnya. Jadi mesejnya Allah turunkan Al-Quran yang mulia di malam yang mulia, penuh keberkatan dan kesejahteraan. Jadi untuk membesarkan malam Al-Quran diturunkan ini, malam Lailatul Qadar ni diulang setiap tahun dengan gandaan pahala yang sangat besar bagi amalan yang dibuat. Jadi marilah kita rebut peluang ini dengan mengerjakan amalan soleh. Semoga kita direzekikan bertemu dengan malam yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian hari ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.